Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi hari ini saya Muhammad Fatullah Hadi bin Rizal Hadi, PISMP Bahasa Melayu SK1 semester 5. Jadi saya akan menerangkanlah aktiviti keyakinan diri di air dan aktiviti kayak. Okey, jadi mari kita lihat apa isi-isi yang ada dalam pembentangan saya pada hari ini. Okey, baiklah, yang pertama iaitu keyakinan di air. Baiklah, apa itu keyakinan di air? Jadi keyakinan di air ini ialah aktiviti yang perlu dipelajari sebelum memasuki kawasan laut, tasik, sungai dan sebagainya untuk memberikan keyakinan ketika berada di dalam air dan tidak berasa takut atau bimbang ketika melakukan aktiviti di dalam air lah. Jadi itu adalah antara keyakinan diri di dalam air lah. Okey, baiklah, seterusnya tujuan keyakinan di air. Jadi di sini saya telah berikan 5, iaitu yang pertama untuk meningkatkan keyakinan diri ketika kita berada di dalam air. Jadi seterusnya memberikan pendedahan tentang teknik menguruskan risiko-risiko yang mungkin akan berlaku ketika berada di dalam air. Seterusnya memberi pendedahan tentang teknik menyelamat di dalam air, memberikan pendedahan tentang perkara yang boleh dilakukan dan perkara yang perlu dielakkan ketika berada di dalam air lah. Jadi dan akhir sekali adalah memberikan pengetahuan asas seperti mengapungkan diri, menyelam, berenang dan bernafas di dalam air lah. Seterusnya adalah alat-alat keyakinan di air. Yang pertama adalah alat apungan. Jadi seperti yang dalam gambar, ini adalah bahan bantuan untuk apungan. Dia berbentuk seperti vest dan dilengkapi dengan tali pinggang. Jadi dia ini diperbuat daripada sejenis getah kalis air yang lembut. Jadi ketika di dalam air, ia akan membuatkan kita terapung secara menegak. Jadi benda ni dia hanya bertahan dalam jangka masa yang pendek sahaja. Yang kedua adalah rescue ring. Jadi ini adalah alat pelampung yang mengapungkan seseorang individu lah. Jadi dia digunakan pada waktu kecemasan. Jadi cara menggunakan rescue ring ni adalah dengan melemparkan ke arah mangsa yang hampir tenggelam agar mangsa dapat mengapungkan dirilah. Jadi dia berbentuk seperti pelampung biasalah. Okey, seperti yang dalam gambar. Yang ketiga pula ialah baju renang. Jadi baju renang ni kita mesti pilih baju renang yang tidak terlalu ketat untuk memudahkan pergerakan lah. Jadi seterusnya kita mesti elakkan daripada memilih baju renang yang mempunyai aksesori seperti tali lah supaya kita tidak terganggu pergerakan. Jadi ini antara contoh baju renang yang sebaiknya lah, ada seperti yang dalam gambar yang di dalam slide yang telah saya buat ini. Baiklah, seterusnya adalah bot penyelamat. Jadi bot penyelamat ni adalah kenderaan yang bergerak di atas air, biasanya digunakan oleh anggota penyelamat lah. Jadi tujuan untuk bot penyelamat ni adalah untuk menyelamatkan mangsa yang lemas dan sebagainya lah. Jadi bot ini memang sangat penting lah untuk aktiviti di air. Baiklah, seterusnya ialah keselamatan di air. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu keluar dari air sekiranya kita berasa sejuk lah. Jadi kita kena perhatikan bendera kuning di kawasan kita berenang, dan seterusnya kita kena sentiasa peka dengan air pasang dan juga surut. Jadi kita mesti jauhi bot dan jet ski lah untuk mengelakkan kecederaan. Seterusnya dengar nasihat daripada pegawai keselamatan supaya kita terhindar daripada benda-benda yang tidak sepatutnya lah. Dan seterusnya kita perhatikan papan tanda amaran. Sebelum kita buat apa-apa aktiviti air, kita kena baca dulu papan tanda amaran yang ada di kawasan tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat teknik apungan di air.
Yang pertama adalah backstar float, iaitu teknik apungan yang memerlukan kita melentangkan badan di permukaan air. Jadi kaki dibuka berbentuk V dan tangan dibuka berbentuk T untuk membentuk bintang lah. Jadi kedudukan badan pada masa itu hendaklah selari dengan permukaan air. Jadi muka mestilah memandang ke langit dan perut diangkat ke atas. Jadi kita kena tenangkan fikiran dan kawal pernafasan. Jadi kita dapat lihat dalam gambar itulah, gambar yang dalam slide ini sebagai contoh. Baiklah, seterusnya ini adalah teknik kedua, iaitu semasa melakukan teknik ini kaki hendaklah membengkok sehingga ke paras dada sambil tangan melakukan memeluk kedua belah kaki. Jadi kepala ditundukkan sehingga badan kelihatan seperti bola. Jadi teknik ini agak susah dipelajari oleh individu yang yang baru belajar berenang kerana teknik ini dia memerlukan kapasiti paru-paru yang tinggi supaya dapat menahan nafas di dalam air dengan lebih lama lah. Seterusnya adalah kayak air. Jadi mari kita lihat peralatan keselamatan aktiviti kayak lah. Jadi yang pertama adalah jaket apungan keselamatan. Dia dipakai di bahagian badan bagi tujuan mengapungkan si pemakai apabila berada di dalam air. Dan ini merupakan bahagian yang penting sekali dalam membuat aktiviti berasaskan air lah, sebab dia menjamin keselamatan kita lah untuk kita terapung di atas air. Jadi dia diwajibkan memakai jaket ini apabila berada di dalam air lah. Seterusnya adalah topi keselamatan. Jadi topi keselamatan ni berfungsi melindungi kepala kita daripada terhantuk di permukaan yang keras dan juga selalu digunakan apabila berkayak di sungai yang deras supaya sekiranya kita terjatuh di batu ke di manakah tidak, kepala kita akan lebih selamatlah. Seterusnya adalah skirt kayak. Ini dipakai di bahagian pinggang si pemakai. Dia berfungsi mengelakkan air dari masuk ke dalam kayak dan juga biasa digunakan dalam aktiviti kayak arus deras. Seterusnya adalah kasut air. Jadi ini merupakan kasut yang dipakai semasa berkayak. Jadi dia tidak sesuai untuk memakai kasut biasa atau selipar sewaktu berkayak. Kasut ni bertujuan melindungi kaki dari terpijak benda tajam di dalam air lah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat langkah keselamatan semasa berkayak. Jadi yang pertama adalah digalakkan sistem berpasangan, body system, lelaki dan perempuan dan tahap kebolehan berkayak serta berenang lah. Yang kedua, memastikan setiap peserta dan jurulatih sendiri untuk memakai jaket keselamatan pada setiap masa sewaktu berada di kawasan perairan. Yang ketiga, ikatan jaket keselamatan mestilah diikat dengan teknik yang betul dan kuat supaya jaket keselamatan tidak terlepas daripada badan para peserta sewaktu berada dalam air. Dan akhir sekali, elakkan daripada mendekati batu karang dan kapal, perahu dan juga lain-lain lah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat cara masuk ke dalam kayak dan juga teknik mengayuh kayak menggunakan pedal. Cara kedudukan tangan pegang pedal nih dengan betul. Oke, di sini ada satu line. Ini line kita boleh simpan di atas kepala dan kita boleh ambil posisi tangan 95 derajat. Oke, ini maintain. Ini akan selesa lah. Kalau gini, kalau terlampau besar pun selesa, tapi kita punya efek cepat sampai itu, yang sakit-sakit itu memang cepat sampai lah. Paling utama dia paling cepat sampai pinggang kita. So kita kena pakai banyak bukaan. So kalau kecil gini, up to you boleh juga. Tapi kita punya power pedal dari 100, ini dia down pergi 60. Kurang power lah. Kurang power. Oke. Synchronize double ni kita kena synchronize lah. Kita kena ada semangat berpasukan kiri kanan. So
So kalau belakang kiri depan kanan, so kamu punya pedal akan stuck, akan melanggar lah, susah serasi untuk kita pedal. So kena ada suara lah, kiri kanan 1 2. Oke, double ada keistimewaan sedikit lah. Double bila satu orang penat, satu boleh rest, satu boleh pedal. So kalau single kita kena sendiri-sendiri lah, hidup sendiri-sendiri. So biasalah single lah. Kalau double ni ya kita ada orang suap. Kalau single tidak orang suap. Oke. Semua pernah berkayak kan? Ada pengalaman juga kan? Oke. Cara kita kayak cara kita kontrol kayak berbeza dengan kereta atau motor atau bisikal lah. Bisikal kita mau ke kiri, kita pergi kiri. Kita pergi kanan, so kanan lah. Ini kita kena lawan. Kalau kita pergi kiri, kanan. Kita kena pedal kanan lah. Kalau kita pergi kanan, kita pedal kiri. So yang buat masa ini cabaran kamu adalah ombak pun tidak berapa tinggi, paling santai lah. Di sini berbeza dengan rafting kita memang tak paling gaban lah, dia punya cabaran. Tapi dia one way turun bukit, one way. Ini kita kena patah balik, itu cabaran dia. So kalau ada arus deras, kalau ada angin, kita punya energi bukan lagi 100%, kena 30%. Kita push bagi pedal. So kalau kita tidak pedal, kita ke belakang. Oke, di sini kena ada mental lah untuk pedal. Mental pedal terus. Oke. Rescue bila ada semput, bila ada yang kita tidak mau. So kalau dapat boleh panggil, kita ada whistle. Kalau tidak whistle, kita boleh panggil dekat kawan, kita boleh tiup atau isyarat pedal kita. Oke. Boleh angkat saya. Pusing ya. Oke, ini evidensi. Oke. Kalau yang banyak kontrol pedal dengan skill, bila kita jalan mangrove lah. So mangrove kita di sini, sebelah sini dia tidak berapa, dia straight ya. So kalau mangrove kita sebelah sini, kita punya mangrove yang begini. Itu kita kena guna skill lah. Kalau tidak skill memang langgar, tapi itu biasalah langgar lah. Oke. Sebelum kita start Baiklah, refleksi daripada aktiviti keyakinan di air ini. Jadi berdasarkan aktiviti keyakinan di air ini, apa yang telah saya ketahui adalah asas-asas mengapungkan badan di air. Jadi perkara ini dapat dipraktikkan sekiranya berlaku kecemasan di sekolah yang melibatkan pelajar lah. Jadi sebagai contoh, saya sebagai seorang guru dapat menyelamatkan pelajar yang lemas ketika menjalankan aktiviti air lah. Jadi seterusnya keyakinan di air ni dapat membantu saya lah untuk bertenang di dalam air. Jadi ini sangat ditekankanlah dalam perguruan. Jadi guru-guru perlulah yakin dan sentiasa berfikiran yang lebih baguslah dalam menjalankan aktiviti di air ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.